Babun min fadaili Ja'far wa Asma binti Umais wa ahli safinatihim radhiyallahu anhum. Bab kelebihan, antara kelebihan Ja'far, Asma binti Umais dan orang-orang yang bersama mereka dalam kapal radhiyallahu anhum. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya, kami mendapat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari Mekah ke Madinah. Wa nahnu bil Yaman, ketika kami berada di Yaman. Kami pun keluar untuk berhijrah kepadanya, saya dan dua orang lagi saudara saya. Sayalah yang paling muda antara adik-beradik saya itu. Seorang lagi, salah seorangnya ialah Abu Burdah, dan yang seorang lagi ialah Abu Ruhum. Sama ada dia berkata bid'an, perkataan bid'an, beberapa ramai orang, ataupun dia berkata 53 orang atau 52 orang dari kaumku. Yang ni pergi sekali ni. Qala, katanya, yang ni kata Abu Musa, kami pun menaiki kapal, dan kapal kami membawa kami ke Najasyi di Habasyah. Kami bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabatnya dekat Najasyi, ataupun di negeri Najasyi itu. Ja'far berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan kami ke sini dan menyuruh kami berada di sini. Kamu duduklah di sini bersama kami. Maka kami pun duduklah, tinggallah di Habasyah bersamanya, sehinggalah kami semua datang. Ini pulang, mana pergi ke Madinah. Qala fawafaqna, kata perawi, yakni Abu Musa, bila kami begitu, kebetulan kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah pun menguasai Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi juga bahagian kepada kami, ataupun katanya memberikan kepada kami sebahagian daripada harta rampasan perang itu. Baginda tidak membahagikan kepada sesiapa pun yang tidak ikut serta dalam perang Khaybar itu apa-apa, kecuali kepada orang yang hadir sahaja. Kecuali orang-orang yang naik kapal bersama kami, orang-orang yang sekapal dengan kami bersama dengan Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW membahagikan yakni juga kepada mereka bersama-sama dengan orang-orang yang pergi perang. Qala, kata Abu Musa, ada orang kata kepada kami, maksud Abu Musa, yakni orang-orang yang naik kapal tu lah, orang naik kapal daripada Habsyah. Nahnu sabaqnakum bil hijrah, kami mendahului kamu dalam berhijrah. Kata perawi, yakni Abu Musa, Asma masuk ke satu tempat lah. Dia antara orang yang datang bersama dengan kami juga. Asma pergi berjumpa dengan, masuk ke rumah Hafsah, pergi berjumpa dengan Hafsah, isteri Nabi SAW, dengan maksud nak ziarah dia. Dia telah berhijrah ke Najasyi bersama-sama dengan orang lain lah yang berhijrah kepadanya. Tiba-tiba Umar masuk ke rumah Hafsah. Ketika itu Asma ada di sampingnya. Umar pun kata, bila dia tengok Asma, siapa ni? Hafsah kata Asma binti Umais. Umar kata, oh, orang Habsyah, orang laut. Orang laut lah ni, orang Habsyah lah ni. Dalam setengah-setengah riwayatnya Al-Habasyiyatu hadhihi, Al-Bahriyatu hadhihi.
maknanya ada dua hamzah situ. Hamzah yang pertama istifham. Hamzah istifham. Kalau tidak pun takdir jugalah dengan buang haraf istifham. Tanda tanya tu. Faqalat Asma pun kata, iyalah. Umar selepas itu berkata, kami telah mendahului kamu berhijrah. Kami ahaqqu bi Rasulillah minkum. Kami lebih rapatlah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamu. Kami lebih berhak terhadap Rasulullah. Itu asal makna dia. Mendengar kata-kata Umar itu, naik marahlah Asma, dan dia katakan sesuatu lah yang memberi arti kadzabta, kau salah. Kadzabta itu bukan makna dusta. Engkau dusta wahai Umar, bukan makna begitu. Dalam hadis-hadis ni banyak dengan makna engkau tak tepat, tak betul, salah. Engkau salah wahai Umar. Tidak, demi Allah, kamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi makan kepada orang yang lapar di kalangan kamu. Dia memberi nasihat dan pengajaran kepada orang yang jahil di kalangan kamu. Sedangkan kami berada di dar atau fi ardi. Dia guna salah satu daripada perkataan itulah syak perawi. Di bumi ataupun di negeri orang-orang yang jauh, bukan sanak saudara. Al-Bughadha, musuh, yakni orang-orang yang memusuhi Islam di bumi Habsyah. Itu semua kami lakukan kerana Allah dan kerana Rasulnya. Demi Allah, saya tak akan makan dan tak akan minum apa-apa sebelum menyebutkan apa yang kau katakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu diganggu dan nukhaf, diugut semasa di sana. Wa sa'adhkuru dhalik, saya akan sebut perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bertanya baginda, demi Allah, saya tidak akan berdusta, tidak akan melencong dan tidak akan menambahkan daripada apa yang engkau kata tu. Engkau kata tu, tak akan tambah. Qala, kata perawi, yakni Abu Musa, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia pun kata, yakni Asma tu, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar berkata begini-begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak lebih berhak terhadapku daripada kamu. Mana dia tidak lebih rapat dengan aku daripada kamu. Sebabnya dia dan sahabat-sahabatnya hanya mendapat satu hijrah, sedangkan kamu, orang-orang yang menaiki kapal ni, mendapat 2 hijrah. Qalat, kata Asma, falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashab as-safina ya'tuni. Lepas itu aku tengok Abu Musa dan sahabat-sahabat dia yang lain yang naik bersama-sama kapal dengan dia tu, mari berduyur-duyur, mari kepada aku, mari berkumpulan lah, kumpulan demi kumpulan, mari berjumpa dengan aku, nak tanya tentang hadis ini. Ma binad dunya syai'un hum bihi afrah wala a'zam fi anfusihim mimma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun daripada dunia ini yang lebih mereka suka mendapatnya dan lebih besar artinya di dalam diri mereka daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan untuk mereka itu. Itulah yang paling besar pada mereka artinya. Tak ada benda dunia lain yang lebih besar daripada itu, lebih menggembirakan mereka. Qala Abu Burdah, Abu Burdah berkata, faqalat Asma, Asma berkata, falaqad ra'aitu, saya tengok Abu Musa, wa innahu la yasta'idu hadzal hadith minni. Dia berulang kali minta saya ceritakan hadis ini. La yasta'idu mana minta semula, berulang kalilah. Dia berulang kali meminta saya menceritakan hadis ini, sebab ini termasuk dalam kelebihan mereka lah.
keistimewaan mereka. Ini bab antara kelebihan Salman, Bilal dan Suhaib. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada Aid bin Amr, bahawa Abu Sufyan pernah berjumpa dengan Salman, Suhaib dan Bilal bersama satu kumpulan yang lain. Lalu mereka berkata, demi Allah, pedang-pedang Allah tidak tepat lagi mengenai leher musuh Allah. Tak kena molek lagi, katanya. Pedang-pedang Allah tak kena molek lagi tekuk musuh Allah. Qala, kata perawi, maka Abu Bakar berkata, adakah kamu katakan begini kepada Syekh Quraisy dan ketua mereka, kepada penghulu dan ketua puak Quraisy? Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan rayak kepada Nabi. Faqala, maka bersabdalah Nabi SAW. Nabi kata, wahai Abu Bakar, barangkali engkau telah membuatkan mereka marah. Kalau engkau telah benar-benar menimbulkan kemarahan mereka, berarti engkau telah membuatkan Tuhan engkau marah kepadamu. Fa'atahum Abu Bakar. Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan mereka pula. Dia pun kata, ya ikhwata, saudara-saudara kesayanganku, aku telah membuatkan kamu marah. Qalu, mereka berkata, tidak, tak pun, kata, semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Ini bab antara kelebihan Ansar radhiyallahu anhu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, ayat ini turun berhubung dengan kami lah, iaitu idhammat ta'ifatani minkum an tafshala, ketika dua golongan dari kalangan kamu mahu berundur, tidak mahu ikut serta bersama Nabi SAW pergi berperang. Wallahu waliyuhuma, dan Allah melindungi dua golongan itu. Allah adalah pelindung kepada dua golongan itu, iaitu Banu Salimah dan Banu Harithah. Kami tak suka kalau ayat ni tak turun. Tak suka kalau ayat ni tak turun, sebab Allah berfirman, yakni di hujungnya, wallahu waliyuhuma, Allah adalah pelindung mereka, yakni dua golongan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ampunilah golongan Ansar, anak-anak golongan Ansar, dan anak-anak kepada anak-anak golongan Ansar, yakni anak cucu mereka. Sumpah juga asal lagi itu sumpah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW beristighfar, memohon keampunan untuk golongan Ansar. Qala, katanya, wa ahsibuhu qala, saya rasa dia berkata, wali dharariyil Ansar, dan untuk anak cucu golongan Ansar, zuriat golongan Ansar. Wali mawalil Ansar, dan untuk mawali, yakni hamba-hamba bebasan golongan Ansar. La asyukku fihi, saya tidak syak tentangnya. Saya tidak syak tentangnya, yakni tentang mawalil Ansar, perkataan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah melihat kanak-kanak lelaki dan perempuan pulang dari satu majlis perkahwinan, daripada satu kenduri kahwin. Baginda tercegak berdiri, bangun cacat dia, sambil berkata, Allahumma, ya Allah, antum min ahabbin nasi ilayya, kamu adalah antara orang yang paling aku kasih. Ya Allah, kamu, yang ni pupu Ansar itu, adalah antara manusia yang paling aku kasih. Jadi maksud bagindanya ialah pupu Ansar itu.
Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Anas, katanya pernah seorang perempuan Ansar pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia khala biha, bersendirian, bersunyian. Khala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian dengannya, berada jauh daripada orang-orang lain dengannya. Dan baginda berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku kasih. 3 kali Nabi kata. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ansara karishi wa aibati, sesungguhnya golongan Ansar ini adalah perutku, tempat menyimpan makanan di dalam tubuhku, wa aibati, dan tempat menyimpan barang-barang berharga aku. Sesungguhnya manusia akan ramai dan mereka akan sedikit. Manusia akan semakin ramai, mereka pula akan semakin sedikit. Oleh itu, kamu terimalah kebaikan yang dilakukan oleh mereka, dan kamu maafkanlah orang yang telah melakukan kejahatan di antara mereka. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, daripada Abi Usaid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu duril ansar Banu Najjar, sebaik-baik puak-puak Ansar, kabilah Ansar ialah Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith Ibn Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansar khairun, setiap kabilah Ansar itu bagaimanapun bagus, baik. Faqala Sa'd, Sa'ad pun berkata, nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melebihkan yakni orang lain daripada kita ni. Faqila, tetapi ada orang tegur dia dengan berkata, bagaimanapun dia telah melebihkan kamu daripada sekian ramai yang lain lagi. Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Abi Usaid, serupa tu juga makna hadisnya walaupun lafaznya tidak sama. Hak lagi tu pun lagu tu juga, cuma dia tak ada sebut dalam riwayat ni kata-kata Sa'ad itu tak ada. Seterusnya riwayat daripada Aba Usaid, riwayat daripada Ibrahim bin Muhammad bin Talhah, katanya saya mendengar Aba Usaid berucap dekat Ibni Utbah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu duril ansar daru Bani Najjar, sebaik-baik puak-puak Ansar ialah puak-puak Bani Najjar, dan dar puak-puak Bani Abdul Ashhal, dan puak-puak Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, dan puak-puak Bani Sa'idah. Demi Allah, lau kuntu mu'thiran biha ahadan la athartu biha ashirati, kalau saya nak melebihkan diri daripada orang lain, saya pelebihkan puak saya lah, puak saya. Tapi saya tidak buat begitu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Salamah, dia dengar Abu Usaid Al-Ansari bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puak atau golongan Ansar ialah Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Bagaimanapun setiap puak ataupun golongan Ansar itu baik, bagus belaka. Kata Abu Salamah, kata Abu Usaid, uttahamu ana, tertuduhlah aku, mereka, atau mengada-ngada atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku berdusta. Nescaya aku memulakan kaumku, yaitu Bani Sa'idah, yakni daripada yang lain-lain. Cerita itu sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, dia pun berasa sedih. Dia berkata, kita
dibelakangkan, disebut di belakang, diletakkan di belakang. Antara yang empat itu kitalah yang terakhir. Kamu pasanglah pelana atas hemar aku nak pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anak saudaranya Sahal tegur dia. Dia kata, adakah kamu hendak pergi adakah kamu hendak pergi menolak apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Padahal Rasulullah lebih tahu. Bukankah telah memadai, iaitu engkau berada yang keempat. Engkau termasuk dalam golongan yang keempat daripada empat golongan yang disebut itu. Sebut juga walaupun yang keempat. Dia pun tak jadi pergi, patah balik. Waqala, sambil berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan dia pun menyuruh orang supaya buka semulalah, pecah semulalah pelana tu. Tak jadi pergilah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Usaid Al-Ansari, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Abu Salamah, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang tadi juga, sebaik-baik golongan Ansar atau sebaik-baik duril Ansar. Dur tu asal adanya rumah, perumahan golongan Ansar. Maksud dianya golongan Ansar lah. Serupa dengan hadis yang tersebut sebelum ini, dari segi ada menyebutkan tentang dur itu, tetapi tidak ada pula disebutkan kisah Sa'ad bin Ubadah nak pergi berjumpa dengan Nabi, suruh pasal pelana ke apa tu. Tak ada berdasarkan hal ni, riwayat ni. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Salamah dan Ubaidullah, kedua-dua mereka mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika berada dalam satu majlis besar orang-orang Islam, saya nak ceritakan kepada kamu, Nabi kata, tentang golongan Ansar yang paling baik. Kamu nak tahu? Mereka berkata, tentu nak, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, Banu Abdul Ashhal. Kemudian mereka tanya, kemudian siapa pula? Golongan mana pula wahai Rasulullah? Dia kata, Banu An-Najjar. Mereka tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Dia kata, kemudian Banu Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, kemudian Banu Sa'idah. Qalu thumma man? Mereka tanya lagi, lepas tu golongan mana pula wahai Rasulullah? Baginda menjawab, thumma fi kulli duril ansar khairun. Selepas itu setiap golongan Ansar ada kebaikan. Maka bangunlah Sa'ad bin Ubadah dengan marah, sambil dia berkata, adakah kita yang terakhir daripada empat golongan itu? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan golongan ataupun puak mereka, dia hendak bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu, tetapi beberapa orang dari kaumnya berkata kepadanya, duduk, tidakkah kamu berpuas hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan puak kamu yang keempat dalam empat yang disebutkannya itu. Orang yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutnya, itu lebih ramai lagi daripada orang yang menyebut. Orang yang dia sebut tu, orang bantah Sa'ad tu lah. Fantaha, maka tak jadilah Sa'ad bin Ubadah nak pergi bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini malam ni tentang kelebihan Ja'far dan Asma binti Umais. Kelebihan Ja'far bin Abi Talib, ini abang kepada Sayyidina Ali itu, yang dikenali dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far boleh terbang, Ja'far terbang, ataupun orang panggil juga Ja'far Dzul Janahain, yang mempunyai dua sayap. Ja'far ada dua sayap. Itu gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya, sebab dia pergi perang dalam perang Mu'tah.
putus tangan. Alik kanan dia je pegang bendera. Dia pegang tangan kiri, putus tangan kiri tu. Dia dakak. Siapa mati kena tutup. Dalam perang tu Ja'far, kubur dia ada lagi. Sekarang ni duduk dalam Jordan. Jordan. Di Mu'tah lah. Mu'tah, nama tu pun tepat pun Mu'tah lah. Kubur dia duduk situ. Inilah Ja'far, sepupu Nabi SAW. Dan Asma binti Umais, ni isteri dia lah, bini dia, Asma binti Umais. Jadi Ja'far dan Asma ni berhijrah ke Habsyah. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah tu, ada beberapa ramai sahabat berhijrah ke Habsyah sebab tak tahan diganggu oleh puak-puak kafir Quraisy duduk Mekah. Teruk sangat. Jadi dibenarkan mereka berhijrah. Tapi Nabi sendiri dengan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain tak berhijrah lagi. Nah, mereka ni pergi berhijrah. Berhijrah tu naik kapal lah. Naik kapal pergi ke Habsyah. Ni pun orang panggil Habsyah lagi, ataupun orang panggil Ethiopia. Habsyah tu lah. Tempat orang-orang kulit hitam. Di sana pada ketika itu Kristian. Agama masyarakat dia, agama rakyat dia je Kristian. Tetapi raja dia tu masuk Islam, Najasyi. Ramai juga orang tidak tahu raja dia tu masuk Islam pun dia beringatlah pasal kuat sangat Kristian tu kan. Jadi dia tidak nyatakan sangat. Begitulah ceritanya Najasyi tu. Hak lebih ramainya, majoritinya ialah Kristian. Tapi raja dia Islam. Ada juga dalam sejarah ni gitu. Dan dia antara orang yang pegang dengan Kristian hak asal, bahawa Nabi Isa ni bukan anak Tuhan ke apa. Dia tidak percaya pada Nabi Isa tu anak Tuhan, Tuhan ni ada 3. Dia tidak percaya. Walaupun Kristian pun dia kata tu tak betul. Betulnya gini. Tapi Kristian itu mana sudah rosak lah kira-kiranya. Jadi Ja'far, apa yang sebut Ja'far dan orang-orang yang seperahu, sekapal dengan mereka, sebab dia ketua. Dialah amirnya. Bila nak jumpa dengan Najasyi, dengan Gapal, Najasyi nak masuk Islam tu, masuk kira-kiranya selepas dengar ucapan Ja'far lah, syarahan Ja'far. Banyak cerita tentang Nabi akhir zaman ni lagu mana. Raja tu nak tahu, dia pun banyak. Raja tu boleh terima, masuk Islam lah raja tu. Ja'far ni ketua mereka. Isteri dia Asma binti Umais ni melahirkan anak Abdullah bin Ja'far dan beberapa orang anak semasa duduk di Habsyah. Lepas tu balik. Cerita dia balik lah yang kita baca saat ni. Balik tu pada tahun yang ke-7 hijrah tu. Sedangkan pergi tu beberapa tahun, dalam sekitar 7 tahun sebelum hijrah, atau 8 tahun sebelum hijrah pergi dah. Mana lama lah duduk negeri orang tu, lama lah. Tahun yang ke-7 setelah Nabi SAW selesai perang Khaybar, dan Khaybar tu jatuh ke tangan Nabi SAW, baru puak-puak dia sapa. Antara hak sapanya Abu Hurairah pada ketika itu juga dengan puak-puak dia daripada Yaman. Puak-puak dia hak ni daripada Yaman juga. Abu Musa ni hak cerita, tapi kapal dia hanyut. Pergi alah ke lain, nak pergi ke Madinah, tanah Arab ni, pergi ke Habsyah, jumpa dengan puak-puak dia sana, duduk sana jugalah dia je. Tapi maksud asalnya nak berhijrah pergi ke Madinah lah. Puak-puak Abu Musa ni pun, tapi orang sampai dulu kan, dia kapal tu kapal layar gitu kan, ataupun tak ada layar pun, ikut hanyut gitu, ikut angin kuat gitu gitu. Tapi jadi dengan sebab itulah tak sampai ke Madinah awal tu, pergi duduk sana dulu. Jadi sampai ni tahun yang ke-7, lewat dah lah kira-kira ni. Inilah yang sebut dalam hadis ni, tahun yang ke-7 hijrah. Itulah sebabnya ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis mengatakan Sayyidina Hasan itu lahir pada tahun yang ke-7. Pasal apa?
Pasal Ja'far dengan Asma ni pergi tu tak gelik-gelik balik baru balik tahun yang 7 lah. Tapi dalam kitab-kitab sejarah banyak disebutkan Hasan tu lahir pada tahun yang 3 dah Hijrah. Hak sebenarnya tak, tahun yang 7. Sebab apa? Berdasarkan riwayat yang lain cerita Asma binti Umays lah yang menyambutnya jadi bidannya. Dia tak balik sebenarnya pada tu. Jadi kalau kata tahun yang ketiga, dia tak ada di Madinah. Tahun yang keempat pun tak ada. Tahun yang kelima pun tak ada. Tahun yang ketujuh baru ada. Barulah sesuai. Bermakna Hasan lahir pada tahun yang ketujuh. Itulah yang anda sebut dalam buku anak cucu Nabi tu. Berdasarkan hak ni, kita pegang dengan hak ni. Sebab tahun yang ketujuh. Kalau tidak dia sambut dengan dia, sambutlah ke mana? Jadi bidai ke mana? Dan benar sabarlah kalau Hasan tak ingat pun. Rasulullah dia tak ingat tok dia. Tok dia katakan apa, tak ada riwayat daripada Hasan. Benar sabarlah. Tapi kalau dia lahir pada tahun yang ketiga, berapa tak ingatnya, bersakatlah dah juga. Ni dia tak ingat rupa. Dia tanya pak dara dia. Mana rupa? Dia tak apa ingat. Menunjukkan dia kecil sangat. Banyak lagi lah bukti-bukti yang lain yang telah disebutkan dalam buku itu. Ni Asma mari pada tahun yang ketujuh. Tak boleh sebelum pada tu. Sebab tu kita kata tak boleh. Berdasarkan hadiah lain dia sebut dia yang menyambut. Jadi lagu mana? Supaya juga Husain dikatakan lahir pada tahun yang keempat. Tak betul. Tahun yang ke-9. Tak betul. Sebab apa? Yang menjadi pengasuh dia, yang menyambut dia ialah Ummul Fadl, isteri kepada Abbas. Ummul Fadl, Lubabah namanya. Dia tu pergi ke Madinah selepas daripada Fatih Mekah. Fatih Mekah tahun yang ke-8. Nak sampai ke Madinah, Nabi gelik tu dia perang Hunain, pergi ke Taif, kepung Taif berapa lama? Sampai orang kafir mengaku kalah. Berapa lama? Kira-kiranya balik ke Madinah tahun yang ke-9. Jadi tahun yang ke-9 lah, sebab dia mimpi. Dia mimpi salah satu anggota Nabi jatuh atas dia. Atas riba dia, kejutlah dia. Dia pun tak berani nak royak ke Nabi. Dia royak, dia mimpi pelik lah. Nabi kata tak apa lah royak lah. Dia tak berani nak royak sebab nampak tak molek lah. Katakanlah kalau tangan putus, jatuh, molek lah. Zahirnya begitulah. Dia berasa tak molek lah. Nabi kata tak apa royak lah. Dia pun kata salah satu anggota Nabi putus, jatuh atas dia. Nabi kata itu bukan tak molek, molek. Jadi ada kalanya mimpi ni nampak tak molek, dia bukan tak molek, dia molek. Itu menunjukkan kata dia, zuriat aku kamu akan riba, kamu akan ngasuh. Siapa dia? Husain. Kalau Husain beranak dah tahun yang keempat dah, lagu mana dia nak riba besar gitu umur. Sebab itu kata tak boleh. Hak betulnya hak tu. Jadi supaya juga Asma ni dia balik tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 lahir Hasan. Dan dia ni dia rapat bila Ja'far ni mati dalam perang Mu'tah tu. Mana balik setahun lah lepas pada tu mati Ja'far. Setahun je balik. Jadi dia ni jadi isteri kepada Abu Bakar, Asma binti Umays. Seorang perempuan yang jadi isteri kepada orang besar-besar dalam sejarah. Dia jadi isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Dapatlah anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Anak dia nama Qasim. Qasim tu alim besar lah. Alim besar, salah seorang 7 fuqaha di Madinah. Qasim, anak dia cucu Sayyidina Abu Bakar, anak cucu kepada Asma binti Umays. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar mati, dia menikah dengan Sayyidina Ali pula. Sayyidina Ali adik kepada Ja'far. Dia menikah dengan Sayyidina Ali pula. Dan bila Fatimah sakit, dialah duk pergi cara ke Fatimah. Duk cara Fatimah sampai mati, dialah yang mengkafankan Fatimah. Ni Asma binti Umays. Kemudian dia jadi isteri kepada Sayyidina Ali.
anak Sayyidina Abu Bakar tadi, Muhammad tadi, dipelihara oleh Sayyidina Ali. Dipelihara oleh Sayyidina Ali. Jadi ayah tiri dia. Jadi Asma binti Umais lah mak dia. Ini ceritanya. Itu antara ceritanya lah. Jadi mereka ni ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi di sini Imam Muslim sebutkan sebahagian. Sebab tu dia sebut min, bukan semua sekali, banyak lagi kelebihan yang lain. Antaranya ni. Dia kata, cerita Abu Musa, bila kami dapat tahu Nabi keluar daripada Mekah, maksud berhijrah dah lah, pergi ke Madinah. Jadi kami ketika tu duduk di Yaman. Jadi dapat tahu juga, jauh kat lah Madinah dengan Yaman. Sebab nak kira-kira duduk pergi mari, ada sokmo tu orang pergi mari. Jadi dia dapat tahu. Bila kami dapat tahu, kami pun berhijrah lah, dengan maksud nak pergi ke Madinah lah. Sebab mana-mana duduk di negeri mana-mana pun menjadi kewajipan pergi ke Madinah. Pasal apa? Madinah tertekan, sekeliling musuh-musuh ni nak peracuk. Jadi mana-mana ada Islam lain tu, terutamanya kalau di tempat dia sendiri tu, dia tidak bebas beragama, dia melaksanakan agama. Jadi Nabi wajibkanlah, Quran pun wajib juga. Jadi wajib berdasarkan Quran dan Sunnah, pergi berhijrah membela Nabi SAW di Madinah. Itu sebab dia nak pergi tu. Saya dengan 3 beradik lah semua, 2 orang saudara saya. Tapi saya hak paling muda lah dalam 3 tu. Seorang tu Abu Burdah, namanya Amir. Abu Burdah tu kunyah namanya Amir. Hak seorang lagi Abu Ruhm, namanya Majdi. Nama sebenarnya Majdi. Pergi 3 beradik, naik kapal bersama dengan satu kumpulan. Dia sebut bid'an, satu kumpulan, beberapa ramai. Ataupun di perawi Syah, dia sebut 53 atau 52 dalam bentuk bilangan begitu. Bermakna 50 orang lebih lah kira-kira naik kapal pergi, dari kalangan kaumnya. Bila naik kapal tu, tolak ke angin pergi ke Habasyah, negeri Najasyi. Kami berjumpa lah di sana dengan Ja'far. Sebab dia tu duduk sana dah pada ketika tu. Duduk di sana dah. Ja'far pun rakyatlah ke dia, Nabi hantar pokok dia mari sini, suruh mari sini. Jadi pokok dia pun kata kalau pergi pun susah juga, duduk sinilah. Duduk sini. Jadi kami pun duduk sekali dengan dia, sehingga akhirnya sekali dengan orang lain-lain tu kami pergi berhijrah ke Madinah semua sekali. Kebetulan pada bila begitu, inilah cerita tadi tu, berjumpa dengan Nabi. Pada ketika tu dengan sahabat-sahabat dia telah berjaya menguasai Khaybar. Padahal kami tak ada perang pun, tapi Nabi SAW bagi bahagian, ada bahagian daripada harta rampasan perang tu kepada kami. Hak mari daripada Habasyah ni, naik kapal. Padahal kami tak ada perang pun. Setelah sapa tu selesai dah perang kapunya, orang-orang lain lah susahnya. Tapi Nabi bui juga kepada kami. Padahal dia tak bui. Kalau mengikut kebiasaannya, mana-mana tak terlibat dengan perang dia tak bui. Tapi kepada kami ni, puak-puak ni dia bagi. Mengikut dalam syarah Imam Nawawi, dia sebut nampaknya Nabi macam suka hati dia. Kalau dia buat suka hati pun kita nak kata apa, dia buat macam itulah molek. Tetapi berdasarkan riwayat Bukhari, jelas ada penjelasan yang lain, iaitu riwayat Bukhari dan Baihaqi ada sebut, iaitu Nabi SAW bincang dengan orang-orang lain hak perang tu. Lagu mana kalau kita bui sekali, kedai ni kata dia mau setuju. Bukan dia buat semena-mena. Bukan dia buat semena-mena. Padahal kalau dia nak bui sendiri dia tak tanya demo tu pun, tak ada gapo, boleh dia buat lagu tu. Tapi hak ni berdasarkan riwayat Bukhari dan Baihaqi, Nabi SAW bincang dulu dengan sahabat. Jadi sahabat semua setuju, tak apalah, bagilah, bagi. Tapi berdasarkan riwayat ni, kita sebelum pada ni sudah jumpa dah Abu Hurairah hak mari sapa pada ketika tu juga. Dan dia bukan mari daripada Habasyah, mari daripada negeri dia Yaman. Nabi bagi juga.
Jadi hak dia kata ni boleh jadi berdasarkan hak dia tahu, berdasarkan hak kebanyakan, hak biasa. Tapi Abu Hurairah dapat juga, padahal dia tak ada peran juga. Dia kata dia tak ada peran. Dan dia bukan puak-puak ashabis safinah ni, bukan puak-puak naik kapal ni dah. Artinya ada beberapa golongan yang dikecualikan dan diberi. Mungkin pada ketika tu harta rampasan perang banyak sangat, dan dikira sesuai sebab orang ni pun mari hijrah juga. Kalau dia mari dikira-kiranya puak-puak ni Islam dia tu, kekuatan Islam, iman dia tu sangat tinggi. Nabi SAW sudah tahu dah, kalau dia ada sekali dia akan pergi perang juga. Tapi dah tak ada arah lah, takdir tu ada gitu. Jadi Nabi SAW bicara dengan sahabat, tak apa bagi. Jadi ada di antara ramai-ramai tu kata tu berdasarkan hak dia faham lah. Sebab hijrah ni lebih. Kalau hijrah dulu, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dia ada beza hak dulu dengan kedia tu. Jadi orang-orang hak berhijrah dulu, hak tu lebih baik. Sebab apa? Sebab cabaran dia pun besar. Cabaran dia besar. Dia kena bela Nabi. Bahkan Nabi dalam hadis ada sebutkan Madinah ni seperti apa nama ni, ni ngepas api, tukar besi tu. Tukar besi tu kan, dia sembuh api, dia sembuh tu api tu kan. Mana kalau dia sembuh tu apa dia mah kau gapo kau cemar-cemar dia, kotor dia tu hilang lah. Dia ambil orang tulis sekali. Pada ketika itu Nabi kata Madinah ni lagu tu sifatnya. Kalau tak tahan dia akan lari. Orang akan lari. Bahkan ada Arabi yang kita sudah jumpa dah dulu, dia tak tahan. Dia nak pergi, Nabi kata tak salah. Dia tak tahan juga, dia nak pergi juga. Tu yang Nabi kata. Mana dia kena hak kuat. Jadi hikmat Tuhan lah. Aku mana-mana pun ada hak kuat lagu Tuhan lah, pun tak ramai pun dia boleh bertahan. Dia berjaya satu demi satu kejayaan mereka capai. Tetapi kalau hak tak tahan, pergi. Hak tak tahan. Jadi kira-kiranya Nabi sudah tahu dah buat ni memang orang kuat. Kalau katakanlah dia dah sebelum perang, dia akan pergi juga pula. Kira-kira gitu. Jadi ada hak kata berdasarkan dia mari ke Madinah dulu, dia sebut kita mendahului kamu lah dengan hijrah ni. Kamu hijrah juga, tapi kedian. Jadi kita mari dulu, kira-kiranya berdasarkan hak maklum lebih lah. Jadi semacam kekurangan jugalah ada kepada kamu ni, mari lambat. Kita kata apa yang jadi nyoh, bukan masalahnya. Masalahnya gini, supaya kita pergi tempat gula dah. Supaya kita pergi kat gula, dia mari dulu, banyaklah gula ada dah. Lepas tu demo mari lewat dah. Mungkin sudah habis dah, pukul 5 kita kata, atau pukul 6 habis. Mari tu kan boleh ke boleh kuah je ada nah. Kalau gitu ni pun dia rasa kecewa lah, apa dia jadi lewat, mari lambat. Kalau mari awak boleh lauk banyak. Lagu tu bukan masalah nak hina kau apa, tidak maksud tu. Walaupun nampak sini, nampak Sayyidina Umar kata gitu. Jadi kita kena faham molek, janganlah jadi nampak Sayyidina Umar ni dia bangga dengan amalan dia. Jadi dia berasa hak dia lebih. Gitu ke? Tidak. Kita kena fikir seperti tadi. Orang makan gula tadi. Baru selesai. Jadi kalau mari lewat boleh sikit, boleh jadi setengah-setengah laut sudah habis. Memang pun kalau pergi lewat. Tapi kalau pergi awak, ada belakang lagi laut. Dia faham gitu, silap faham dia lah. Tapi kalau dia silap faham pun ada juga ayat hadis yang menyebutkan hak mari dulu ada kelebihan. Itu misalnya wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu dia sebut sabiqun, orang hak dulu. Al-awwalun, hak yang pertama. Ada kelebihan. Dari satu sudut. Jadi hikmah yang berlaku begini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kedudukan demon ni. Kalau tak berlaku begini, tak ada lah pula Nabi royak demon ni lebih. Demon ni lebih. Boleh jadi hak dia royak lebih tu dari sudut hijrah 2 kali berpindah. Tapi dari sudut hak sebenarnya, hak sekali, walaupun sekali hak awal lagi, hak tu hak berat je. Duduk nak bela Nabi perang semua, hak duduk di Habsyah tu tidak perang.
Cuma diganggu gitu kata dia. Cuma dia kata, ni Asma kata, kamu sedaplah duduk sini. Kalau lapar Nabi bui makan. Nabi ada sekali boleh tengok Nabi tu pun satu dah. Terhibur dah hati. Kita duduk jauh berapa tahun. Dia sebut hak tu. Bukan dia sebut kita perang kenapa dah. Jadi hak ni kalau kata lebih pun dari satu sudut. Dari sudut berhijrah susah payah pindah 2 kali. Sekali nak kira dari segi susah sungguh, hak berhijrah sekali tu hak lebih susah. Sebab apa? Dia daripada awal lagi duduk bela Nabi, duduk perang, tak berhenti-henti. Kalau kata beri makan, dia kata Pak Nabi sendiri susah, sahabat sendiri pun susah, lapar tu. Semasa duduk di Madinah, Nabi bawa pergi ke dia, ya. Hak dia bawa pergi ke Nabi pun apa kurangnya juga. Memang susah juga. Tidak kata duduk di Madinah tu senang semata-mata. Tapi orang ni pasal dia dah lah. Kalau dia sakit, dia royak hak dia lah. Sakit dia, dia merasa berat hak dia. Orang lain dia merasa berat hak dia. Hak sebenar beratnya, hak sebenar beratnya Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Tapi sebagai menghiburkan hati, Nabi kata hak ni, hak sebenarnya berdasarkan riwayat lain, berdasarkan Quran gapo, hak lebihnya sebenarnya hak sekali berhijrah awal. Hadis ni hanya nak menghiburkan hati mereka, royak kelebihan dari satu sudut, bukan dari semua sudut. Hak lebih tu, itu benda yang kita kena pelamakan. Kita kata hak berhijrah 2 kali ni lebih afdal pula tu. Hak berhijrah 2 kali lebih afdal. Kalau lagu tu apa Nabi sendiri tidak berhijrah 2 kali? Abu Bakar, Umar tidak berhijrah 2 kali. Hak besar-besar lagi ni sekali ya hijrah. Jadi hak lebih tu boleh ke orang lain? Tak boleh. Tak boleh. Dia bagi kita, terutamanya hak mengaji hadis ni, gapa-gapa pun lebih Nabi. Prosedur ayat lah. Kalau kita kata ada hadis mati malam Jumaat ni tak ada kena seksa lebih orang mati malam Jumaat. Dah. Lebih mati hari Isnin lah. Bukan Nabi mati hari Isnin. Lepas tu kata ada hadis. Hadis tu tidak sahih. Tidak sahih. Hak sebenarnya, sekurang-kurangnya kita kata untuk dia. Untuk dia. Kalau tidak untuk orang lain. Tapi Tuhan pilih hari Isnin untuk dia. Mestilah hak tu lebih baik. Sebab tu Imam Bukhari faham gitu. Imam Bukhari kata, kalau untuk mati hari Isnin lebih baik. Sebab apa? Nabi sendiri tu habis nyawa di hari Isnin. Habis cerita. Lepas tu hadis itu hadis tidak sahih kata dia. Tak boleh nak pegang tu. Kita tak boleh nak pegang. Percaya, yakin, sedap hati, tak boleh. Cuma mudah-mudahan, tak tahulah, sebab Tuhan boleh jadi. Setara tu je. Kalau hadis dhaif, tak boleh kata buat pegang dia, tak boleh. Sebab apa? Dia tidak layak untuk dijadikan i'tiqad. Tak boleh. Hanya sekadar tu ada. Lepas tu dalam Tirmizi benar, Tirmizi pun dia ada juga dhaif. Begitulah. Jadi bila pernah ni Asma binti Umayyah pun pergi ziarah lah bini Nabi Hafsah. Lepas tu Umar pun mari rumah, moga adik dia, anak dia Hafsah tu, moga anak dia pergi lah. Asma pada ketika tu ada. Dia tengok siapa dia ni. Apa ni, anak dia kata, Hafsah kata, ni lah Asma binti Umayyah. Umar kata orang Habsyah ni. Orang laut. Mari sebelah laut, pergi sebelah laut. Orang laut kata dia. Asma pun kata iyalah. Iyalah. Jadi berdasarkan hak ni, dah banyak lagi hadis-hadis yang lain menunjukkan kebanyakan sahabat tak pakai tudung. Sebab dia kenal. Kalau dia kenal, dia kenal. Dia tanya siapa. Tidak kata orang perempuan duduk alik tabir semua. Tak. Banyak hadis-hadis hak lagu ni. Hak lebih ramai je tak pakai tudung muka dia lah. Tudung kepala tu ada. Hak tu wajib dah. Tudung muka. Kalau tidak, dia tahu lagu mana, dia kenal lagu mana. Orang ni. Kenal. Bukan dengan Nabi saja, dia tidak bertutur dengan sahabat-sahabat lain pun. Jadi hak ni memang dia
tak kenal lagi, atau dia tak cek kau mula-mula, tapi ke mana-mana pun dia tanyalah. Boleh tanya ni siapa? Mana kira-kira dekat lah. Tidak kata duduk alik tabir, dia tak ada sebut. Tak ada. Ini menunjukkan pergaulan lelaki dengan perempuan, kalau dalam batas yang molek, mengikut Islam, tak ada salah bertemu, kecek, tanya khabar lelaki dengan perempuan, tak ada salah. Hak kata salah, siapa tak boleh dengar salah, itu telajak tu. Telajak. Kena betul lah. Tapi iyalah, bila-bila nak ke Islam, dia gong nak ke Islam, macam-macam lah dia tubik kan. Orang dia kalau nak telajak, baru masuk dia begitulah. Cuba kita lama sikit duduk, tengok, baca hadis, kita akan cuba kenal, saling kenal satu sama lain. Lepas tu kata kita lebih rapat, lebih berhak dengan Rasulullah daripada kamu. Marahlah dia. Marah. Dan ini menunjukkan marah, sifat-sifat dalam lagu ni sifat manusia biasa. Sahabat-sahabat pun, walaupun dia tu lebih daripada wali pun, dia ada juga, bukan tak ada marah. Ada tersalah. Kita baca hadis, kita tahu lagu mana sahabat yang semua orang-orang tasawuf pun kata sebesar-besar wali tak boleh sama dengan sekecil-kecil sahabat. Mana sahabat ni tinggi lagi kedudukannya. Sahabat tu dia ada salah, ada marah, ada macam-macam. Dia penaik marah, dia pun kata sesuatu lah, dan dia kata kadzabta. Asal lagi perkataan selalu ada dalam hadis. Kalau orang yang tak faham, dia kata kadzabta di makna dusta selalu, pelawak. Dia kadzabta dalam hadis selalu juga diguna dengan makna engkau salah, tak betul, tak kena dengan makna begitu. Supaya juga perkataan dalal, sesat. Setengah orang dia pakai sesat lalu dah dengan makna tak kena, tak tepat, melencong. Dengan makna lagu tu pun ada juga salah. Jadi dengan sebab itulah kadang-kadang orang yang tidak faham baca kitab-kitab ulama, dia bunyi, dia kata sesat tu, dia kata sesat lalu, guna perkataan dalal. Padahal tidak semesti gitu. Dalam Quran pun ada anak-anak Nabi Yaqub kata, bila Yaqub tu duduk teringat kau Yusuf, innaka lafi dhalalikal qadim. Patatkah anak-anak Yaqub Islam tu kata ayah dia tu sesat? Adalah Quran, hadis, banyak tempat dhalal ini tidak dengan makna sesat. Tidak, bukan dengan makna lagu tu, dengan makna tak kena, dengan makna salah, dengan makna perasaan, dengan makna begitu. Jadi orang-orang tak faham, dia kata lagu tu, dia menyesatkan lagu lah. Dia menyalahkan. Kalau sesat kan, ada anak Nabi Yaqub tu sesat belakang, jadi kafir belakang. Sebab dia kata sesat kau Nabi. Orang biasa pun dia tak dia kata sesat. Ayah dia tu Nabi, Rasul, mana boleh kata begitu. Tapi dalam Quran sendiri guna. Banyak lagi di tempat yang lain digunakan begitu. Supaya juga di sini engkau tak kena, wahai Umar. Demi Allah, kamu duduk bersama Rasulullah, dia beri makan kepada hak lapar, hak mana hak jahil boleh mengaji, dia duduk mengajar. Kita ni duduk jauh daripada sanak saudara. Ada sekeliling kita orang-orang hak beci, musuh di Habsyah. Ada sebut gitu. Tapi tak ada sebut perai kau sana. Tak ada. Mana lebih berat? Harta benda kau kena kurban ke banyak, supaya sahabat-sahabat duduk Madinah? Tak ada. Sebab tu kita tengok, kalau dalam sesuatu hadis tu dia lebih ni, jangan kita kata lebih dari semua sudut. Boleh jadi lebih tu dari sudut tertentu. Lebih tu dari sudut bilangan kau, bukan dari sudut kuantiti. Boleh jadi hak ni dua, hak ni satu, lebih dari sudut tu. Tapi dari segi kualiti lain. Berapa banyak orang ni ada rumah 10, hak ni ada sebuah dah, sebuah dia pun hak 10 tu tak boleh lawan lagi dah, maha hak sah dia lagi. Kan gitu. Jadi kena hak Nabi kata tu kena tengok molek. Jangan putuskan selalu kalau lagu tu lebih hak berhijrah 2 kali lah secara mutlak gitu. Tidak gitu. Tak apalah. Sahabat-sahabat ni, dia bila ada kemungkinan ke apa nak pergi jumpa dengan Nabi, nak tanya lah.
Itu cara dia betul tu. Hak molek hak jadi panduannya. Pak kita tak ada dah Nabi. Tanya sunnah lah. Macam kita adil lah. Itu penyelesaian dia. Hak tu dia kata aku tinggal kepada kamu dua perkara tu. Tak ada dah Nabi-nya. Tapi cara yang betul lah ke mana? Tanya. Projok. Kita akan dapat tahu. Tak saya makan. Begini cara orang hak nak sengerti apa-apa. Bergomor gitu. Dia akan dapat ilmu kalau belajar. Tak saya makan. Kalau selagi tak sesat, tak kerja, tak sudah. Baguslah kalau ada sifat lagu tu. Nak boleh ilmu lah kalau ada lagu tu. Kalau tak ada sifat lagu tu, payah. Payah mengaji lama 10 tahun pun dah. Boleh bila tahu ya. Tapi kalau orang hak sifat lagu ni, kalau selagi aku tak tanya benda ni, aku tak si makan, tak si minum. Ni hak perempuan ni. Dan nak tanya tu tanya hak betul, royak tu royak betul. Sumpah hak mu kata setakat tu, tak ada nak lebih. Ya ke? Nak tahu. Jadi begitulah juga kita pun kalau nak ilmu, kalau nak gapo-gapo lah. Orang nak gapo-gapo begitulah sifatnya. Dia pun royaklah bila Nabi mari Umar ni kata gini-gini kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia tidak lebih berhak terhadapku daripada kamu. Sebab apa? Dia dengan sahabat-sahabat dia berhijrah sekali. Sedangkan kamu Ahlus Safinah 2 hijrah. Ni serupa dengan hak tu lah. Hak Safiyah duduk jeri. Berapa? Sebab isteri-isteri Nabi hak lain kata dia ni daripada keturunan Bani Israel. Daripada keturunan Yahudi lah kira-kiranya. Daripada keturunan Yahudi. Tapi Yahudi tak boleh kita kata gitu sebab dia agama. Tapi kira-kiranya dia tu keturunan gitu lah, apa Yahudi ni, Bani Israel. Jadi tidak Arab. Lepas tu jadi hamba saya dulu, lepas tu baru nikah dengan Nabi. Jadi adalah sebut-sebut gitu. Jadi Nabi SAW pun kata tidak, mu lah lebih. Sebab apa? Sebab mu ni anak Nabi. Dia kira asal dia dulu ni. Keturunan Nabi Harun dia. Keturunan Nabi Harun. Dia kira hak. Jadi apakah dengan begitu Safiyah ni jadi lebih daripada Khadijah, daripada Aisyah, daripada lain-lain? Padahal Nabi kata dia lebih dari sudut lain. Bukan lebih dari semua sudut. Sebab serupa juga ni. Kita tak boleh kata lebih dari semua sudut. Dari satu sudut dia. Sebab dia ni bukan keturunan Nabi. Baik Sayyidina Umar ke Hafsah tu, ataupun Aisyah kau siapa kau bukan keturunan Nabi. Cumanya jadi nampak kurang tu pasal daripada puak-puak Musa, daripada puak-puak Yahudi, perai dengan Yahudi. Lepas tu jadi hamba dulu. Tapi jadi hamba pun lepas pada tu Nabi merdekakan dia. Jadi dia merdeka juga. Begitu. Jadi mereka hanya ada satu kelebihan. Apa dia? Bini Nabi. Mu ada 2. Bini Nabi lagi, anak cucu Nabi lagi. Dia kata lagu ni untuk menghibur, untuk menenangkan hati dia. Lepas tu kalau kita kata pula, kalau ada mau tahu dah Nabi SAW kata gini dengan maksud menghibur, dah mesti dia berasa kurang pula. Sebab itulah dalam hadis ke dalam gap dia tidak royak terang. Dia gitu. Sebab apa? Kalau kita royak terang, dia jadi tahu pula. Aku royak tu bukan dari semua sudut. Mana dia ada kata lagu tu? Dari setengah sudut ya. Itu dari segi kuantiti, bukan dari segi kualitas. Tak ada dia. Kalau royak lagu tu jadi tawar lah pula. Kita bila nak bagi galakkan, nak puji tak boleh. Ada benda hak keji tu dalam tu dia jadi tawar. Begitu juga kalau kita nak menggalakkan orang, nak bagi semangat, tak boleh ada unsur hak pelemah semangat. Tak boleh, jadi tak jadi. Sebab tu kalau lah nak galakkan orang buat, kan dalam hadis sebut boleh pahala gol. Sah pertama pahala ni, sah kedua ni. Dengan orang baik pahala gini. Memanglah dia kata gitu. Tapi apa dia kata gitu? Nak suruh orang ni semua.
Kadang-kadang orang ramah ni kata dia tak khabar ada diri dia tu dah. Bila dah dengar kata kelebihan tu kata dia tak khabar ada diri dia tu, suara dia tu tak sedap telajuk. Dah pun ban ni lebih ke dah. Nak ban. Supaya juga hak duduk saf pertama. Hak nak duduk saf pertama. Dia tak fikir apa maksud saf pertama tu. Apa tuntutan dia. Kalau rakyat hak tu takutlah pula. Tak segi lah pula. Kalau rakyat hak maksud dia rakyat ni hak sedap je lah, hak suara derah tu ban. Semua pakat tarik diri. Tak ada, sikit lah tinggal. Sedangkan rakyat siapa pun benda ni benda molek, kalau buat, kalau masa ambil bahagian, ada kelebihan dia. Tak kira dia boleh nombor satu ke tidak, dia boleh nombor satu pun. Tapi dah sebut nombor satu tu gini, hak kuri tu pun nak berlawan lari juga. Dah, pasal apa nak nombor satu? Dia tak khabar dah ke diri dia. Dah. Kalau setara ni tak, dia rebah tu nak jalan. Dah. Dia tak khabar hak tu. Cara apabila nak menggalakkan orang, nak buat sesuatu, dia tak boleh royak hak kurang, tak boleh royak. Ikutlah. Fikir dirilah. Dia bergerak kau tidak. Gitu cara dia. Hak ni, kaedah ni kalau pakai kita akan nampak. Banyak hadis boleh selesai. Kalau tidak, apa nampak bercanggah. Hak ni aku tu lah juga. Supaya dengan isteri Nabi tadi. Dia kata mu lebih. Sebab mu bini Nabi lagi, anak Nabi lagi. Apa buat tu? Dia bini Nabi saja je. Tapi adakah di zaman kemudian, zaman Sayyidina Umar ke, zaman Sayyidina Uthman ke, bila bagi kelebihan, bagi bantuan, bagi sumbangan daripada pihak kerajaan kepada isteri-isteri Nabi, dia bagi lebih kepada Safiyah dengan sebab hal tu? Dah lebih Aisyah. Sebab apa? Sebab dia ahli badar. Dia terlibat dalam perang ni. Dia awal lagi, banyak perkara lagi dia buat. Sebab tu kata hak ni lebih dari satu sudut saja, bukan dari semua sudut. Supaya ni lah. Kata Asma, lepas tu aku tengok Abu Musa dengan pok-pok dia ni, hak naik kapal ni, mari semacam mari. Ramailah kumpulan mari nak tanya hadis ni. Bagi mereka tak ada benda dalam dunia ni lebih menggembirakan mereka kalau dapat daripada hak ni. Bagi mereka hak ni lagi besar artinya. Nabi kata gitu. Cukup dah tu. Itu satu kelebihan. Dan Imam Muslim pun apa lagi kelebihan? Kelebihan Ja'far. Kan Ja'far tu ahli kapal tu juga, naik atas kapal tu juga. Lepas tu 2 hijrah juga. Jadi hak ni kelebihan dia lah. Tak secara lah kurang pada orang lain. Kurang pada orang lain pun nak pandai orang lain-lain lagi umat dia ni. Seramai mana? Kalau kita kata hakikat dia kurang lagi daripada, tak secara, ke mana-mana pun lebih dah. Bagi sahabat-sahabat ni dapat kelebihan lagu ni, tak ada nilai dalam dunia. Dapat hak ni lebih lagi bagi dia. Dan sebenarnya bukan sahabat saja, orang lain pun. Kita tengok dalam sejarah ni, orang tu kalau mimpi je dengan Nabi, lagu lain dah. Jadi lagu lain, semangat dia, cara hidup dia ke apa, lagu lain. Mimpi je. Berubah manusia ni. Kalau kata Islam ada iman sekal. Sebab itulah besar artinya. Hak ni semasa Nabi hidup lagi. Kata je. Kita tak dapat dah hak ni ikut mana-mana pun. Hak ni tak boleh kita dah. Hak kata depan-depan gini, kata gini, kelebihan gini, tak ada dah. Kita nak kelebihan lagu mana pun tak dapat dah hak ni. Kita ni ada ni, wujud kita ni, kalau tak ada kita boleh jadi Tuhan boleh buat apa lain. Tapi puak-puak tu dalam sejarah tu dah gitu. Tentu dah Tuhan pilih. Tak boleh nak agama tak tu. Nak jadi ashabus safinah kan. Benda ni sudah berlalu dah dalam sejarah. Hak tu sebanyak tu lah. Tak boleh pergi dah tu. Kalau nak buat dalam bentuk lain. Dan di sisi Allah tetap ada kira-kiranya. Tu je lah. Tapi kalau kita tidak buat, katakanlah kita tak buat, kita tak terlibat, Islam ni jadi hancur. Dah boleh jadi korang lagi orang lain. Jadi tak ada apa, semata-mata kurniaan Tuhan beri kita. Tapi dari waktu Islam tu, kebangkitan Islam, kenaikan Islam tu, dia ada kait dengan nampak sangat, rapat sangat. Adapun kita hak kedian ni tidak gitu keadaan. Jadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tu kepada mereka tu sangat besar.
Lepas Abu Musa sendiri pula dianya beberapa kali suruh aku ulang royak hadis tu. Pasal apa? Nak dengar daripada mulut orang yang dengar Rasulullah kata tu. Sebab kita lah nak dengar ngaji Quran banyak kali, nak dengar pula. Gitu. Sebab ini adalah pujian dan sanjungan daripada Rasulullah SAW terhadap mereka. Rasulullah sendiri royak lebih. Kalau orang lain kata tak lebih, dah ada gapo dah. Begitu sahabat ni pandangan dia, kalau Nabi kata kelebihan lebih daripada segala-galanya. Itu sifat dia. Itu sifat dia. Kalau orang Islam kemudian dia pun serupa juga sebenarnya. Payah sikit itulah. Payah sikit. Kalau orang lain kata lagu mana-mana, tak ada gap. Kalau Tuhan kata molek, Nabi kata molek, tak cara dah. Bukan senang tu nak dapat sifat tu. Bukan senang tu. Setengah-setengah orang dia takut kat orang. Takut orang kata benda tak ada sebelah mana. Takut. Nak menegak berani kerana Tuhan mengesahkan. Nabi mengesahkan. Nabi kata molek, Tuhan kata molek, dia pun molek. Biar orang lain kata tak molek. Bukan senang tu. Jadi tak ada di dunia, tak ada berasa nak gap. Kalau ada kepentingan, tidak gitu keadaannya. Tak apa, sebab lagi ni bab antara kelebihan Salman, Bilal dan Suhaib. Pernah Abu Sufyan pergi ke Madinah. Dia pergi ni bukan Islam lagi, tak Islam lagi. Tak Islam lagi. Pergi pada masa Hudnah, pada masa damai lagi. Masih lagi perjanjian damai berjalan di antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy. Pada tahun yang ke-6 berlaku perjanjian Hudaibiyah. Ini pada tahun yang ke-7. Dia pergi ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian itu. Dia pergi. Bila dia pergi, banyaklah peristiwa yang berlaku. Antaranya hak baru ni kan, kita sudah sebut dah, dia pergi tu nak duduk atas hamparan Nabi tu. Anak dia sendiri umur habis tak bui, sebab tidak layak. Itu antara pada masa itulah. Antaranya lagi hak ni. Bila Abu Sufyan tu pergi, Salman, Suhaib dan Bilal ni adalah dalam satu kumpulan. Puak-puak ni pun duduk kata, kata dia, pedang-pedang Allah tak kena molek lagi tekak musuh. Maksudnya sindir ke dia tu lah. Kena ke Abu Jahal, kena ke orang lain, dia ni kepalanya. Dia tak kena dia ni. Dia bersindir, perlilah, tak kena molek lagi, kata dia. Kata gitu. Abu Bakar dengar, Abu Bakar marah lah. Kata gitu ke Syekh Quraisy, ketua Quraisy. Abu Bakar pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Royak ke dia. Nabi SAW kata, Abu Bakar, kamu telah membuatkan mereka ni marah tu. Dan kalau betul-betul kamu telah menimbulkan kemarahan mereka, bermakna kamu telah membuatkan Tuhan pun marah juga. Demon ni bukan sebarangnya ni, nampak puak-puak kemacar pun nampak kemacar gitu, kita kata pada masa tu kan. Puak-puak hamba sahaya, bekas hamba, bukanlah orang besar-besar. Sayyidina Abu Bakar pergi semula jumpa saudara-saudara kesayanganku, kata dia, ikhwata, saya telah membuatkan kamu marah. Mana kira-kira minta maaf lah. Mereka kata dah. Semoga Allah mengampunimu. Dia doa balik, wahai saudaraku. Jadi banyak pengajarannya di sini. Antaranya, Sayyidina Abu Bakar buat salah ke? Tak salah. Betul dah dia buat sepatutnya. Bila orang mari ke negeri kita, sesuatu ya musuh setara mana pun, terutama dia mari hijau urusan negara, kita kena hormat dia, kena jaga. Dia ada hak dia. Dia mari untuk memperbarui perjanjian. Apa hak kita nak kata ke dia? Entah ke dia kafir, dia ketua pun tak cara lah. Dia tu wakil puak dia tu. Mana kita tak boleh kata huduh, sindir, perli kepada musuh. Kalau dia mari negeri kita, urusan negara bukan urusan kita. Biar pemimpin negara lah, selesai. Biar, bukan kita capu. Jadi sebab tu dia marah tu. Tak boleh buat kepada orang kafir lagu tu. Sebentar kalau dia kafir, walaupun dia musuh, kata lagu tu dia berasa hati lah juga ke mana-mana pun. Jadi tak kena. Jadi hak Sayyidina Abu Bakar kata tu,
mengikut kaedah. Dah bukan salah, bukan dia ikut serah kata. Tetapi wak kon hikmat Tuhan nak bui nampak kelebihan 2-3 orang. Kelebihan 2-3 orang. Mak rupanya pokok ni kalau marah Tuhan pun marah. Siapa setengah tu ni. Kalau kita membuatkan setengah-setengah orang tu kita nampak lekeh je. Tak ada rega nampak. Hati kita kata kemacar tu. Jangan, kita tak tahu lagi nilai dia di sisi Tuhan. Nabi dia boleh royak. Ni walaupun puak-puak ni puak-puak sesak, puak-puak menupai ni masjid je. Jangan kamu pandai hina. Hana royak hak tu. Bukan Nabi nak membatalkan hukum kena layan orang kafir tu. Hak tu tetap serupa kita kena pakai hak tu. Kena pakai hak sebab pakar-pakar tu. Tak boleh pakai hak ni sebab tak ada orang nak royak kita, orang ni lebih daripada orang ni. Tak ada. Siapa dia nak royak? Zaman Nabi tak apa, dia boleh royak. Zaman kita tak boleh. Kena pakai hak tu. Abu Bakar pakat mengikut kaedah umum. Hak ni kecuali. Hak kecuali ni kita tidak boleh tahu kecuali melalui Nabi juga. Dan kita tidak dapat tahu dah melalui Nabi sekarang ni. Bila tak dapat tahu, balik pada kaedah asal. Gitulah caranya. Tak boleh memburuk-burukkan orang kafir, terutamanya hak mari ke dalam negeri kita tu. Sebab dalam Quran pun ada sebut, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dalam Quran ada dah panduan. Hak tu kena pakai, hak tu kaedah umum tu. Hak Sayyidina Abu Bakar pegang tu. Kalau mana-mana orang-orang musyrikin minta perlindungan nak mari dalam negeri kamu bagi perlindungan kepada mereka, kepadanya. Supaya apa? Supaya bila dia mari, dia boleh dengar kalam Allah. Kalam Allah tu bisa boleh mengetuk hati manusia. Boleh tengok perilaku orang Islam. Kalau molek lah, kalau buruk teruk juga kan kita dah. Dia balik kodok nuduh lagi orang Islam. Teruk kata dia negeri Islam, orang perangai apa teruk. Kalau hak molek, hak Islam nak lagu tu lah, biar orang mari ke negeri kita dapat hidayah. Kalau dengar, tengok orang semaya, tengok masjid, boleh jadi dia balik tidak setahun, 10 tahun kemudian dia mikir. Jangan kesal pergi ke negeri orang ni. Thumma ablighu ma'mana. Lepas pada dia mari, kamu hantarkan dia balik ke tempat amannya, negeri dia. Tu jaminan Islam. Tanggungjawab pemerintah, kerajaan. Lagu tu. Bukan tak pergi, bukan mari kita nak supah dia dengar, kita supah seranah dia. Dah, bukan itu tujuannya. Biar dia mari. Itu panduan. Kita pakai waktu. Hak ni hikmat Tuhan nak beri nyata kelebihan beberapa orang sahabat ni. Zaman kita pun ada juga. Hak lagu ni kita pandai tak ada seberapa dia, tapi di situ Tuhan lebih. Tapi kita tak tahu hakikatnya. Ada, nyada lah tu lagu tu. Tetapi kita tak boleh kata dia mesti semua Nabi. Tak ada orang yang boleh kata dia. Surah Tuhan. Dalam keadaan lagu ni balik kepada asal. Jadi hak Sayyidina Abu Bakar kata gini ni, satu adab disiplin untuk umat Islam, dia kena sopan, jangan biadab. Macam ni dia kira biadab, rupanya kut lain. Rupanya kut lain. Dan hikmat Tuhan banyak. Jangan kita kata orang kata tu dah. Kamu kata jadi berasa hati dia dari sudut tu saja. Kadang-kadang buat kata je lah, jadi mikir lah. Kemudian hari jadi masuk Islam tu, kalau senyap, bakal senyap belakang, tak ada kena hak pedah tu dah. Hikmat Tuhan. Jadi kita tak tahu macam mana jadi tubik demo dikata gini. Tidak semestinya berlaku kepada kita. Hak tak molek sakit, kau rugi, kau gapo ni, tak molek semua. Ada kalanya molek. Hak moleknya mungkin kepada Abu Sufyan. Hak moleknya kena gitu. Bukan tak kata. Memang Abu Sufyan kemudian masuk Islam pun tak lama lepas pada tu. Ni tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 dia masuk Islam dah. Mana setahun selepas tu. Hikmat Tuhan juga, dia ni tidak mati. Kalau nak kira perai juga. Kalau mati ketika perai dengan orang Islam tu, habis kira-kira lah kita kata. Sebab itulah Tuhan tegur Nabi. Bila Nabi SAW nak doa tak molek kepada orang kafir Quraisy, ada beberapa ketika tu Tuhan
benarkan. Lepas pada tu dia kata laisa laka minal amri syai'un, bukan kerjamu nak bunuh, nak hapuskan mereka itu, nak terima taubat aku, kerja aku. Jadi Nabi pun terasa dah lah, mana di kalangan puak-puak ni ramai lagi hak nak Islam di rupanya isyarat kok tuduh tu. Jadi kita tak boleh buat keputusan selalu. Manusia ni dikira berdasarkan akhir dia, bukan hak dulu dia. Hak dulu betul lah lagu tu. Tapi kerja Tuhan dengan sebab tu tidak ada hak walaupun seorang Nabi, apatah lagi kita nak doa biar dia matilah, mampuslah dia. Kita kata tu, kita tak tahu lagi lagu mana. Kita sendiri pun kita tak tahu. Kalau nampak kita comel molek, tak tahu lagi. Tuhan tak lagi. Hak kita nampak tak comel, tak tahu lagi. Hak tak comel tu Islam dah. Kita mana tahu. Kemudian kalau dia umur panjang, kadang-kadang kita nak bertindak, nak bunuh dia. Pasal apa? Dia jahat, dia gerai benar kita. Kacet lagu ni. Kerana Islam juga kita tu pun marah ke dia tu pun. Tapi tak kena. Nak bunuh tak boleh. Nyawa bukan hak kita. Kalau dia umur panjang boleh jadi dia berubah. Mana kita telah bunuh seorang Islam lah kira-kiranya. Sebab kira hak dia, bukan kira hak dulu. Mana kita tahu cerita orang ni. Orang Islam lagilah dekat dengan Quran, dengan sunnah, nak balik, nak bertaubat, dia biasa dah masjid. Orang kafir kau tak tahu mana tu boleh masuk Islam, hijab Tuhan. Dengan sebab itu tak boleh. Jadi pengajaran kepada kitanya tak boleh. Kita kena pakai hak umum, kaedah umum. Di sini maksudnya Nabi SAW nak ayat kelebihan dia ni. Berlakulah kita. Apa hak Tuhan nak, berlakulah. Sepatut ada itulah kita kata. Wah, apa yang jadi makan. Kalau tak makan, kita tak mari dalam dunia. Ni dah. Nyeturut era syaitan tu dah. Kita tak boleh kata lagi. Hikmat Tuhan dah. Kalau tidak, kita tak boleh. Tak ada lagi kita dalam dunia ni. Ya, orang dah punya orang sangat hidup dunia ni. Mujur dia lah. Buat salah tu mari juga dalam dunia. Kalau tidak, tak ada lah nak merasa wah dia ke, wah mokta ke, nak bini ni ngasih pulang si anu ke. Tak ada lah. Tak ada semua. Jadi hak tak molek tu ada kala di sebaliknya ada hikmat. Jadi hak ni kita nampak tak molek dia kata. Tapi kalau orang tu Tuhan nak beri hidayah ke seseorang, kadang-kadang melalui hak tak molek tu jadi berubah. Kita tak boleh kata juga tak molek kepada dia. Apa yang kata gitu? Siapa Abu Bakar tu? Nak kata tak molek Abu Bakar pun tak boleh juga. Dia ikut kaedah. Nak kata hak ni nak tu yang nak ayatnya. Jadi kena faham hikmat Tuhan tu besar. Kita tak ada. Wallahu a'lam.